Okay. Alright, match day kelima untuk Liga Super dan juga untuk Kuala Lumpur City. Mungkin ada tim yang tak cukup lagi match day sebab yalah, dalam awal-awal season tu ada few case COVID masa Omicron tengah memuncak. Jadi ada few games yang batal. Tapi untuk KL City, ini adalah match day kelima. Match day ni selepas akhirnya KL berjaya menemui rentak kemenangan. Tak adalah kita rentak sebab baru satu game menang, iaitu lawan Melaka United itu dalam Liga Super. Bolehlah kita rentak kot sebab sebelum tak kira sebab sebelum lawan Melaka dia jadi dulu bukan Langkawi. Jadi tak kira rentak lah sebab dia terbantut kat situ. Tapi untuk Liga, akhirnya KL berjaya menang pada match day yang lepas berdepan Melaka United. Dan kali ni kita akan berdepan dengan Sabah, satu tim dari Malaysia Timur. Okay, untuk rekod dalam Liga Super pada musim lalu, KL tak ada menang langsung lawan Sabah, di mana kedua-dua game, kalau tak silap aku, seri 0-0 di Ceras dan 1-1 di Kota Kinabalu kot, di stadium dekat Sabah. Dan kali ni KL akan berdepan satu tugas yang agak berbeza ataupun oponen yang agak berbeza banding season lepas. Macam season lepas diorang dipimpin oleh jurulatih dari Indonesia dan juga line up dia berbeza. Tapi kali ni dia jadi lain sikit sebab untuk season ni, first full season Dato' Ong Kim Swee di Liga Super bersama Sabah, dan dia dapat bawa player-player yang dia nak lah. For me, aku rasa itu player-player yang dia nak lah. Dia dapat bawa masuk bekas player Kedah, dua bekas player Kedah, iaitu Baru Bakhtiar dan juga Rizal Ghazali. Dua-dua ni aku suka jugalah. Rizal seorang right back yang memang kental defensively dan juga untuk offensively. Aku suka Rizal Ghazali ni juga, dan sebenarnya aku pernah berharap agar Rizal ni dapat masuk ke KL, tapi tak apa, dia dah ke Sabah. And then bekas kutu pasukan Kedah sendiri, Baru Bakhtiar, seorang player yang cukup kreatif dan aku rasa menjadi kegemaran Ong Kim Swee sebab masa dia dengan skuad Malaysia pun, even masa dia bawa untuk skuad sukan C dan juga untuk Piala Asia, Sukan Asia, dia bawa Badrul, seorang pemain yang boleh diharap. Tapi aku tak tahu adakah dia sudah pass his best ataupun tidak, tapi dia boleh bawa experience pada pasukan Sabah ni lah. And then ada Sadi Ramdhani, seorang winger cukup lincah. Masa dia dengan Pahang dulu, aku ingat dia lawan KL, dia punya shooting tu, dia punya goal tu daripada jarak, tak kata jarak jauh jugalah, dari luar kotak, tak silap aku, tapi dia punya shooting tu memang power. Seorang winger yang perlu dikawal dengan rapi oleh barisan especially fullback Kuala Lumpur, either belah Kamal ataupun belah Declan lah, kalau Declan main malam ni. Untuk KL pula, akhirnya Kenny dah habis dia punya suspension. Rasanya satu game je kot sebab dia 2 yellow. So lawan Melaka dah settle, jadi kali ni dia ada lah. And then Romel dah start main full, bukanlah full game, dia tak main full pun dalam last game, tapi dia dah start lah. Jadi mungkin KL dah start nampak, cuma aku tak sure bila Kevin akan kembali bermain. Kevin Kubemba, bukan Kevin Mendoza. Kevin Kubemba, sebab yang aku dengar dia macam ada injury, jadi sebab tu dia tak diturunkan. So hopefully dia dah sembuh, sebab aku rasakan pairing, aku teringin nak tengok pairing Kevin Kubemba dengan Romel, sebab aku tak rasa Kevin Kubemba dijudge dengan adil lah, sebab few games sebelum ni yang masa dia start tu Romel tak ada. Dan aku tak rasa Kevin Kubemba ni adalah seorang striker yang orang kata focal point. Dengan cara Boyan masa tu nak main terus pump ke depan untuk seorang striker hold bola, itu aku tak rasa itu style Kevin Kubemba. Sebab aku tengok highlights dia dekat YouTube lah. Yalah, aku dah memang nak tengok highlights kat mana lagi kan, kat YouTube je lah yang aku dapat tengok. Dia banyak main dekat wing, ataupun dia jenis yang running, yang berlari. So aku teringin nak tengok macam mana bila dia ada seorang target man kat depan, macam mana dia main off Romel Morales tu. So hopefully malam ni aku dapat tengok lah. Kalau tak dapat tengok dari awal, mungkin dia dapat tengok dia masuk as sub ke, ataupun at least dia main dengan seorang striker lagi lah. Kalau bukan Romel, mungkin dengan Safi, tak tahulah kan. Tapi tugas berat lah bagi aku sebenarnya, tugas berat untuk KL malam ni juga. Aku memang bukanlah nak kata aku downgrade KL, tapi aku suka, bukan realistik, but suka bukan rendahkan aku punya sasaran. Tapi aku tahu tengok pada line up Sabah pada season ni agak berbeza, dan Ong Kim Swee adalah seorang jurulatih yang bagi aku sangat berpengalaman, dan dia punya man
management dan juga cara dia motivate team dia sangat hebat. Kalau takkanlah dia boleh kalahkan Korea Selatan yang walaupun under 23 tapi still ada player-player macam Son Heung-min dan juga Hwang Hee-chan masa Sukan Asia dekat Indonesia dulu. Itu membuktikan dia seorang pakar taktikal lah. Cuma masa dia dengan national team tu agak malang sebab ada few benda yang terjadi membuatkan dia tak dapat full squad. You cannot do anything if you get, macam orang kata, if you get peanuts, you get monkey lah. Macam kalau kau dah ada idea tapi kau tak dapat player yang kau nak, kau tak boleh buat apa. So aku respect Coach Ong Kim Swee sebab aku ingat 2011 masa dia menang Sukan C dekat Jakarta berdepan dengan begitu ramai fans Indonesia dekat Gelora Bung Karno tu. It's not easy, but he did it dengan player-player under 23 kita. So that's why satu perlawanan yang a bit sukar lah for me. Dan jangan lupa Sabah sebenarnya sekarang berada di tangga kedua di belakang JDT. Kalau tak silap aku, diorang dah 4 kemenangan kalau tak silap aku lah. Tak silap aku, diorang just kalah lawan Negeri Sembilan sahaja. Dan itu pun aku tak sure kat Paroi ke kan, aku kena check balik. Tapi boleh, itu menunjukkan lah betapa Sabah berbeza season ni. Kalau season lepas berkemungkinan lepas berapa few games ni dia dah mungkin di bawah. Tapi di bawah Kim Swee nampak lah, sebab Kim Swee dia suka build satu team yang tough. Jadi kita tak tahu macam mana. So aku mana nak cakap banyak, just this is a preview sebelum game. Malam nanti bergerak. Sekarang baru pukul 2 time aku record ni. So jom aku bawa korang ke stadium. Let's go. Okay, aku dah sampai Stadium Ceras. Aku tengok kereta banyak parking kiri kanan, tapi aku tak rasa ini semua adalah fan KL. Aku dapat rasakan ini adalah fan Sabah sebab aku ingat last season pun masa KL lawan Sabah, ramai fan Sabah yang turun. Dan untuk season ni dengan barisan pemain yang diorang ada dengan coach Ong Kim Swee, aku rasa ramai anak-anak Sabah yang tinggal di Kuala Lumpur turun kot aku rasa malam ni. Dapat rasakan ramai ni sebab dia punya parking memang sampai tepi kiri kanan jalan Stadium Ceras ni lah. Even game Melaka, JDT aku tak sure. JDT pun aku rasa tak adalah ramai macam ni. So aku expect ini adalah orang-orang Sabah yang tinggal di KL. Yelah, kau ada Khairul Fahmi, kau ada Baru Bakhtiar, kau ada Reza Ghazali, kau ada Dominic Tan, dan coach kau adalah Ong Kim Swee. Kau nak balik ke Sabah nak tengok game kat Stadium Likas, mahal, tiket mahal. Even kalau macam bulan puasa, bukan bulan puasa, nak dekat raya ni pun tak silap aku tiket mau sampai macam nak pergi London dah. Jadi diorang ambil peluang ni untuk turun ke Stadium Ceras dan tengok tim kesayangan diorang di sini. So aku rasa itu yang aku boleh expect lah. Sebab based on last season aku tengok pun ramai, walaupun masa tu sepatutnya away fan tak boleh datang, tapi diorang datang juga. What to say, masa tu sebab diorang pun duduk KL, nak tak nak diorang macam susah nak balik ke sana, diorang sokong kat sini. So kalau tahun lepas punya ramai, tahun ni confirm rasa penuh bagi away fan ni dengan fan Sabah. Bukan senang. Di ibarat macam kalau contoh kau sokong Manchester United atau Liverpool, diorang datang Malaysia, of course lah kau datang turun stadium kan nak tengok diorang. Kau tak mampu nak ke Manchester ataupun ke Anfield tu, so kau datang lah game-game diorang kat sini. Macam tu lah juga kita ibaratkan fan-fan Sabah yang ada di sini, diorang susah nak pergi setiap game kat sana. So bila ada kat sini, diorang ambil lah peluang. Mungkin kalau game lawan KL, lawan Selangor, lawan PJ City, mana yang dekat, diorang akan datang. So kita tengoklah macam mana. Now as usual, aku kalau bab-bab ke stadium ni, aku suka mengingatkan seperti biasa, jangan pernah kita lupa SOP. Kan SOP untuk kita elak daripada kena saman ke apa, kita nak jaga kesihatan kita. Jadi ingat, kalau ke stadium jangan lupa bawa mask, check in mask sejahtera korang untuk contact tracing. Dan itulah, kalau boleh jaga jarak, kita jaga jarak. If not, kita make do lah, kita do our best lah untuk ni. So jom kita ke Stadium Ceras. As expected, aku tengok ramai gila fan Sabah.
So rasanya fan Sabah akan mengatasi fan KL malam ni. So aku tak nampak ramai fan KL malam ni. Tapi tadi aku tengah jalan ada dua fan, bukan fan lah, maybe turis kot atau orang yang stay sini, Germany, teguh aku sebab aku pakai topi Schalke. Diorang fan Schalke sebenarnya. It's good sebab kalau KL actually diorang macam kat sini sebenarnya ramai pelancong juga yang datang, macam transit atau mungkin memang nak jalan ke KL. So sebenarnya untuk buat pelancongan di Stadium Charles ni okey. Agak lengang lah hari ni dibanding few games sebelum ni. So aku tak sure. Belah Sabah tadi ramai, belah KL lengang. Even kedai-kedai pun macam tak ada. So kita tengoklah. Marilah kita masuk ke dalam. Nomor 6, Ryan Lambert. Nomor 7, Romel Mot. As expected, ramai fan Sabah. Ni pun rasanya belum habis memasuki. Mungkin on the way sebab tadi pun masa nak masuk ada few yang baru nak beli tiket, tanya macam nak beli tiket. So kita tengoklah. Come on, girl! Come on, girl! Okay, game dah start. Come on, girl, come on. Let's go.
Ingat Gigi punya Romel yang skor. Kita tengok replay. Tak tahu tiba-tiba masuk. Aduh, Amri dah masuk. Amri ni rekod dia dengan KL ni bahaya sikit. Player nakal. Sayang pula. Kupu ada siap dia ni. Demikianlah berakhir. So hopefully KL boleh kekalkan momentum ataupun tambahkan momentum lagi untuk kita cari gol kedua dan ketiga. Sebab satu gol tak cukup. Even dua gol pun tak cukup. Bahaya. So let's go. Come on, KL! Welcome to Denmark. Dengan nombor 3 masih 1-0. Berubah. Come on. Come on, girl! Senang sangat ni. Duduk ah. Tak boleh keluar pun. Sabar belanja. Terima kasih Sabar belanja gol. 2-0 sudah bah. Kiper lupa makan bulu Mantap, Kapten! Thank you! Oh, selesai game. Akhirnya KL mencatat kemenangan kedua menentang Sabah. Selepas Sabah menang 3 game berturut, akhirnya diorang tewas di tangan KL. Satu persembahan yang aku suka. Okay, sebenarnya mula-mula masa start game tu aku ada rasa sedikit risau lah. Masa tu Sabah nampak agresif dengan adanya pemain winger macam Sadil, macam Tommy Mawat. Tapi once bila dah masuk pertengahan first half dan hujung first half tu, aku nampak KL dah dapat regain control. Dan aku nampak Sabah mula struggle sampaikan diorang terpaksa keluarkan Sadil dan masukkan Amri. Sebab mula-mula aku tengok Bud main belakang striker sebelum Amri masuk. And then bila Sadil keluar, Amri masuk, dia jadi kat tengah, ke bawah sikit. So bila kat bawah tu nampak KL boleh pegang. Sebab Bud mungkin tak ada energy yang cukup lah untuk cover semua ground. So kat situ KL dah dapat tengok kat mana nak cari loophole. Dan lagi satu, Sabah aku nampak dia agak struggle lah. Bukan agak struggle, dia macam, sebab dia bila attacking, dia tak ada seorang striker yang besar tadi. So dia tak boleh nak main long ball ataupun main crossing tinggi untuk heading. Sebab kat KL ada player macam Gigi dan Irfan yang cukup tinggi untuk settlekan masalah tu. So diorang banyak nak cuba, diorang nak cuba main kat wing, tapi tak ada player yang tengah yang tu. So diorang cuba gunakan Bud untuk tebuk, menggunakan kepantasan striker Jepun diorang. Tapi KL dapat handle dengan, aku boleh kata, tenang lah. And then bila KL dah score, sebab okay, bila defending pun diorang harapkan dua centre back diorang sahaja
dan mungkin seorang lagi import yang main midfield untuk cover. Tapi KL ada Gigi, ada Romel, ada Irfan, ada Paulo yang, tapi Paulo dia tak ada kat situ, ada yang hantar bola. Dan bola dia cukup cantik, cuma masa tu aku tak tahu siapa skor, Gigi ke Romel. Even aku tengok replay pun aku masih macam tak tahu siapa. Tapi tak apa, asalkan gol. And then bila second half KL macam start main tunggu, it's okay, macam bagi je Sabah nak attack. Dan Kevin pun save few times, defend pun nampak agak selesa lah untuk handle. Walaupun Amri cuba untuk mengucang-acingkan as usual, sebab Amri ni macam duri dalam daging untuk KL. Dia ni player nakal, dia macam geng-geng macam Syukur, Syamim yang macam kena jaga-jaga. Anytime dia boleh buat kau struggle. Tapi Irfan, Akram, Gigi nampak jaga dia dengan baik. So dia tak boleh nak buat perangai dia. And then bila dah diorang cuba diorang dah start frust, tiba-tiba satu mistake. Aku rasa mistake tadi Dominic Tan rasanya. Tak sampai dapat kat Romel akhirnya. Game lepas dia tak score, game ni 2 biji. So first hari tu Paulo 2, ni Romel 2. Dan akhirnya aku dapat tengok Kevin Kobemba masuk juga, main di bahagian wing dan bukan main di striker. Dan masa tu pun left back Sabah dah penat dah ujung-ujung tu. So memang pilihan yang cukup baik untuk letak Kevin main kat situ. Cuma tu lah, sebab mungkin dia belum dapat rentak lagi, dia pun masuk as a sub. So hopefully next game ni payah agak setelah 3 game berturut home. Next adalah game away lawan Negeri Sembilan kat Paroi. Aku belum sure lagi nak pergi ke tidak, sebab satu di hari Ahad dan bulan puasa ni start game pukul 10. Tapi pukul 12 nak drive balik. So mungkin game ni adalah game akhir aku datang untuk bulan puasa kot. Selepas ni aku tunggu untuk lepas raya lah, tengok game-game lain. So banyak cakap so kan. Jadi kepada korang, terima kasih sebab sekali lagi mendengar bebelan aku yang tak apa-apa ni. Terima kasih kerana terus menonton. Jadi jangan lupa like, subscribe. Dan aku rasa nanti akan ada video yang mungkin aku nak cuba buat, nak buat giveaway lah kot, hadiah kepada siapa yang rajin subscribe semua. Okay. Dan jangan lupa korang juga boleh follow aku dan berborak dengan aku di social media account aku yang lain. Satu dekat Twitter dan Instagram, dua-dua pun nama Nizam Archibald. Dan aku baru je buat account TikTok. Sebenarnya aku dah ada account TikTok sebenarnya, tapi aku buat account TikTok untuk kucing aku. This time aku macam nak kaitkan lah TikTok tu dengan video-video yang aku buat di YouTube. Sebab macam at least ada link, dan yang tu mungkin pendek sikit dan mungkin konten dia berbeza sikit lah. Okay. So kepada semua, kalau ini adalah video terakhir aku untuk bulan puasa ni, aku kena ucapkan lah selamat Hari Raya walaupun agak awal. Tak apa, nanti aku buat lah video khas untuk ucapkan Hari Raya. Okay. So terima kasih dan jangan lupa terus menyokong Bola Sepak Tempatan. Mana-mana tim yang tak bayar gaji tu, tolong bayar gaji. Okay, orang nak raya, korang jangan buat perangai tak bayar orang. Time-time nak dekat raya ni, orang nak beli baju, nak buat kelengkapan semua macam-macam. Okay, bye. Sehingga kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara, cintailah Bola Sepak Tempatan. Come on, care boys.